Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran ke-13 bahagian ibadah tingkatan 4 dengan tajuk Haji dan Umrah bagi siri yang kedua. Dalam siri yang kedua ini kita akan bincangkan dua standard pembelajaran. Yang pertama ialah tentang perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah, serta yang kedua berkenaan dengan perbandingan haji dengan umrah dari segi persamaan dan perbezaan. Pertama, mari kita lihat perkara wajib haji dan wajib umrah. Perkara wajib haji ada 6 semuanya. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Berniat ihram adalah rukun haji, manakala berniat ihram di miqat adalah perkara wajib haji. Perkara wajib haji yang kedua ialah bermalam ataupun dalam bahasa Arab disebut mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Yang keempat, bermalam ataupun mabit di Mina. Yang kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Dan yang keenam, menjauhi larangan ihram. Okey, jadi di sini terdapat 6 perkara wajib haji. Untuk memudahkan ingat, kita boleh guna huruf N untuk niat. M ada 3M. Dua M yang pertama itu adalah untuk bermalam dan M yang terakhir adalah untuk menjauhi dan 2L itu adalah untuk melontar. Pertama, lontar di Jamratul Kubra sahaja dan L yang kedua adalah melontar di ketiga-tiga jamrah. Okey, dan kita boleh bina ayat daripada huruf-huruf tersebut. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Atau boleh bina ayat-ayat lain yang memudahkan kamu untuk ingat. Okey, seterusnya untuk wajib umrah pula. Okey, wajib umrah ada 2 sahaja. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Okey, sama seperti wajib haji. Dan menjauhi larangan ihram. Jadi yang pertama dan yang terakhir, ya. Jadi dia hanya ada 2, bermalam di Muzdalifah dan Mina serta melontar di Jamrah, tidak ada untuk wajib umrah. Okey, jadi untuk mudah ingat kita guna perkataan naik kemudian terus meninggal. Ustazah harap kaedah ini dapat membantu kamu untuk mengingat dan membezakan antara perkara wajib haji dan perkara wajib umrah. Sekarang jom kita lihat huraian bagi setiap perkara wajib haji dan umrah. Perkara wajib haji dan umrah yang pertama ialah niat ihram di miqat. Apa itu miqat? Miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji ataupun berniat ihram untuk umrah. Jadi miqat ini adalah ketentuan untuk menentukan di mana tempat jemaah haji dan umrah ini perlu berniat ihram dan bila masa mereka boleh berniat ihram. Jenis-jenis miqat. Miqat terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah miqat makani dan yang kedua miqat zamani. Miqat zamani ialah ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji bermula dari 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ini bermakna jemaah haji boleh berniat ihram bermula daripada 1 Syawal sehinggalah subuh 10 Zulhijjah. Okey, kalau miqat zamani adalah ketentuan masa, maka miqat makani tentunya adalah ketentuan tempat ataupun sempadan tempat untuk berniat ihram. Jadi di mana jemaah haji perlu berniat ihram? Okey, kita akan lihat sedikit. Okey, ini ada peta menunjukkan gambar miqat untuk jemaah haji, ya. Jadi terdapat 5 miqat untuk penduduk luar Mekah. Okey, penduduk dalam Mekah di mana mereka nak berniat ihram? Penduduk Mekah sendiri mereka akan berniat ihram di Mekah. Mereka tak perlu keluar daripada Mekah. Jadi ada 5 tempat di sini. Tempat yang pertama kalau untuk penduduk Madinah ataupun orang yang datang dari arah Madinah, mereka akan berniat ihram di Zulhulaifah.
Manakala orang-orang yang datang dari arah Iraq pula akan berniat ihram di Zatul Irqin. Manakala orang yang datang dari arah Malaysia, datang dari arah Malaysia ataupun daripada sebelah Asia Tenggara, mereka akan berniat ihram di Qarnu Manazil. Manakala mikot yang keempat iaitu orang yang datang dari arah Yaman, mereka akan berniat ihram di Yalamlam, dan yang terakhir yang datang dari Mesir dan Tunisia, mereka akan berniat ihram di Juhfah. Jadi 5 mikot untuk penduduk luar Makkah. Jadi saya harap kamu faham ini adalah mikot makani untuk haji. Seterusnya perkara wajib haji, Perkara wajib haji yang kedua, ini tidak ada dalam umrah, Perkara wajib haji yang kedua ialah bermalam di Muzdalifah, di mana jemaah haji perlu berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar pada hari tersebut. Okey, jadi sepanjang apa yang mereka perlu buat di Muzdalifah. Mereka perlu bermalam di Muzdalifah dan sambil-sambil berada di Muzdalifah itu, mereka disunatkan mengutip anak-anak batu untuk nanti mereka nak buat melontar. Okey, jadi perkara wajib haji yang ketiga ialah melontar. Ini perlu kutip anak batu di Muzdalifah tadi untuk melontar. Jadi perkara wajib haji yang ketiga ialah melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Okey, melontar di Jamrah Kubra ini bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Maksudnya selepas mereka berada di Muzdalifah, mereka boleh pergi ke Jamratul Kubra untuk melontar. Okey, jadi ini adalah contoh tempat melontar, Jamrah Kubra. Okey, seterusnya yang keempat ialah bermalam ataupun mabit di Mina. Okey, mana jemaah haji perlu berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ni 3 hari, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi jemaah haji wajib bermalam di Mina sebanyak 3 malam, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, perkara wajib haji yang kelima ialah melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Jadi kalau tadi hanya melontar di Jamratul Kubra sahaja, dan untuk perkara wajib yang kelima ni melontar di 3 jamrah. Apa itu 3 jamrah itu? Yang pertama Jamrah Sughra, yang kedua Jamrah Wusta, dan yang ketiga Jamrah Kubra. Okey, jadi ketiga-tiga jamrah mereka perlu melontar pada hari tasyrik. Okey, tadi kita dah sebut hari tasyrik ialah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bermaksud selama 3 hari berturut-turut jemaah haji perlu melontar di ketiga-tiga jamrah. Okey, kita lihat sedikit jadual di atas ni. Okey, pada 10 Zulhijjah jemaah haji akan melontar di Jamrah Kubra sahaja sebanyak 7 biji batu. Kemudian pada 11 Zulhijjah mereka akan melontar pada ketiga-tiga jamrah. Jadi setiap jamrah itu 7 biji anak batu. Begitu juga pada 12 dan 13. Ketiga-tiga jamrah perlu melontar. Jadi dan setiap jamrah 7 biji anak batu. Jadi kesimpulannya jemaah haji perlu mengutip anak batu sekurang-kurangnya adalah sebanyak 70 biji. Okey. Seterusnya, bila waktu boleh mula melontar ni? Okey, mula melontar untuk ketiga-tiga jamrah adalah selepas azan subuh pada 11 Zulhijjah sehinggalah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, jadi waktu terbenam matahari, waktu maghrib tu adalah tamat adalah waktu untuk melontar ketiga-tiga jamrah. Okey.
Seterusnya kita akan lihat pula perkara wajib haji dan perkara wajib umrah yang terakhir, iaitu menjauhi larangan ihram. Okey, apa dia larangan ihram? Jadi untuk larangan ihram ini kita akan bahagikan kepada beberapa aspek ya. Yang pertama, larangan dari aspek kecantikan. Yang kedua, larangan dari segi wangi-wangian. Yang ketiga, larangan dari segi pakaian. Yang keempat, dari segi alam sekitar. Dan yang kelima, tentang hubungan seksual. Jadi, kita akan lihat satu persatu. Okey, larangan yang pertama adalah larangan dari segi kecantikan. Untuk jemaah haji, lelaki dan perempuan, mereka dilarang menyapu minyak rambut. Ya, menyapu minyak pada rambut adalah dilarang. Okey, yang kedua, mereka dilarang mencabut bulu ataupun rambut. Jadi gunting janggut ke gunting misai ke ya pun termasuk, jadi tak boleh. Larangan untuk ihram dari sudut kecantikan. Dan yang ketiga, memotong kuku. Jadi nak potong kuku sebelum berniat ihram. Bila dah berniat ihram, itu termasuk dalam perkara larangan. Jadi jangan buat, tak boleh buat dah. Okey. Seterusnya, larangan dari segi wangi-wangian. Okey, jemaah haji lelaki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian sama ada pada pakaian. Okey, ambil minyak wangi spray pada baju. Itu juga adalah dilarang. Ataupun pada badan. Okey, juga dilarang. Ataupun mereka tak sapu pada badan, tak sapu pada pakaian, tapi mereka menghidu ya wangi-wangian. Itu juga adalah perkara yang dilarang. Okey, seterusnya, larangan ihram yang ketiga adalah dari aspek pakaian. Okey, dari aspek pakaian ini, bagi jemaah haji lelaki, mereka dilarang memakai pakaian yang berjahit ataupun bercantum. Jadi kalau pakai baju Melayu misalnya, pakai jubah, itu semua adalah dilarang sebab pakaian tersebut adalah pakaian yang berjahit dan bercantum. Okey, dan mereka juga dilarang untuk menutup kepala. Jadi tak boleh pakailah serban, songkok, kopiah. Semua tu tak boleh dipakai sebab jemaah haji dilarang semasa dalam ihram ini menutup kepalanya. Jemaah haji perempuan pula dilarang menutup muka. Okey, pakai hijab ya. Sama ada separuh muka macam ni ataupun keseluruhan, itu memang dilarang semasa dalam ihram. Okey, untuk jemaah haji lelaki dan perempuan dilarang ya, untuk lelaki dan perempuan memakai sarung tangan. Okey, sarung tangan pun tak boleh pakai. Okey, jadi itu dari segi pakaian. Okey, seterusnya dari segi alam sekitar pula, jemaah haji tak kira lelaki ataupun perempuan dilarang sama sekali memburu binatang buruan ya, memburu binatang buruan di tanah haram ya, di bumi Makkah. Okey, dan mereka juga dilarang memotong ataupun merosakkan tumbuhan. Okey, gunting pokok ya, tarik pokok dan sebagainya, itu adalah dilarang kalau sampai mendatangkan kerosakan pada tumbuhan tersebut. Okey, seterusnya, larangan dari segi hubungan seksual. Okey, bagi jemaah haji lelaki dan perempuan ya, dilarang berkahwin semasa dalam ihram. Dilarang mengahwinkan, maksudnya menjadi wali nikah ya, juga tidak boleh, dilarang semasa dalam ihram. Dan mereka juga tidak boleh, mereka tak bernikah tapi mereka menjadi wakil untuk menerima nikah, juga adalah dilarang semasa dalam ihram. Okey, seterusnya bagi pasangan suami isteri, melakukan perbuatan yang boleh merangsang syahwat, itu juga adalah dilarang. Dan suami isteri juga dilarang untuk melakukan persetubuhan semasa dalam ihram. Alhamdulillah, selesailah kita untuk tajuk perkara wajib haji dan wajib umrah. Ustazah harap
kamu semua dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Seterusnya, Ustazah akan tunjukkan sedikit contoh pakaian ihram. Untuk lelaki, ini pakaian yang biasa dipakai oleh jemaah haji lelaki. Ini juga adalah merupakan pakaian ihram untuk lelaki. Pakaian ini dipanggil pakaian ihram secara ittiba'. Pakaian ini digunakan oleh Rasulullah semasa mengerjakan tawaf. Jadi jemaah haji lelaki juga disunatkan untuk memakai pakaian ini ketika melakukan tawaf. Seterusnya untuk jemaah haji perempuan, pakaian untuk perempuan adalah seperti telekung dalam solat yang kita selalu guna setiap hari itu. Seterusnya, kita akan lihat pula amalan-amalan sunat untuk haji dan umrah. Amalan sunat yang pertama ialah mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram ini sunat dilakukan sebelum memakai pakaian ihram. Lafaz niat mandi ihram ialah nawaitu ghusla sunnatil ihrami lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, solat sunat ihram. Solat sunat ihram ini dilakukan selepas selesai memakai pakaian ihram dengan sempurna. Niatnya ialah usolli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, jemaah haji juga disunatkan bertalbiyah. Jadi, jemaah haji perlu memperbanyakkan talbiyah selepas berihram. Lafaz talbiyah ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Okey, itu adalah lafaz talbiyah. Seterusnya yang keempat, mengutip anak batu di Muzdalifah. Itu juga adalah amalan sunat, di mana jemaah haji sunat mengutip anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan yang kelima, solat sunat selepas melakukan tawaf. Jemaah haji disunatkan selepas mengerjakan tawaf, mengerjakan solat sunat di belakang makam Ibrahim. Okey, kamu lihat pada gambar, nampak kubah di sebelah Kaabah itu merupakan makam Ibrahim. Ya, ini adalah makam Ibrahim. Niat solatnya ialah usolli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita akan lihat standard pembelajaran yang terakhir untuk sesi kali ini, untuk siri yang kedua. Kita akan lihat perbandingan ibadah haji dan umrah dari segi persamaan dan perbezaan. Pertama, kita lihat dari sudut persamaannya dahulu. Haji dan umrah ada persamaan dalam perkara wajib, di mana haji dan umrah sama-sama mempunyai larangan semasa dalam ihram. Jadi 13 perkara yang dilarang itu sama sahaja untuk haji dan umrah. Dan untuk umrah dan haji juga mempunyai miqat makani, ya, sempadan tempat untuk berniat ihram. Seterusnya, persamaan dari aspek rukun pula, ibadah haji dan umrah sama-sama perlu melaksanakan tawaf, sa'i dan bercukur. Itu adalah dari aspek persamaan. Seterusnya kita lihat pula dari aspek perbezaan. Haji dan umrah berbeza dari segi waktu melaksanakannya, di mana ibadah haji dikerjakan pada bulan-bulan haji sahaja, manakala umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Dari segi rukun, ibadah haji wajib wukuf, ada wukuf, manakala umrah tidak ada wukuf. Dari segi perkara wajib haji, perkara wajib haji, kita dah belajar dah tadi,
Ada 6, 4 daripadanya tidak ada dalam umrah. Yang pertama yang tak ada dalam umrah adalah melontar 7 anak batu pada ketiga-tiga jamrah. Ini tidak ada dalam umrah. Okey, begitu juga dengan bermalam di Muzdalifah, tidak ada dalam umrah. Melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra juga tidak ada dalam umrah. Dan bermalam di Mina juga tidak ada dalam umrah. Jadi 4 perkara ni tidak ada dalam umrah tetapi ada dalam perkara wajib haji. Ustazah harap kamu dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Okey, seterusnya tibalah masanya untuk kita buat sedikit penilaian. Adakah kamu memahami apa yang telah kita pelajari tadi? Soalan yang pertama, jelaskan 3 perkara wajib haji dan umrah. Yang kedua, jelaskan 3 amalan sunat haji dan umrah. Yang ketiga, jelaskan 2 banding beza antara haji dan umrah. Yang keempat, tandakan R bagi rukun haji dan W bagi perkara wajib haji. Okey, ada 6 soalan di situ. Diminta untuk kamu nilaikan adakah dia rukun haji ataupun perkara wajib haji. Yang pertama, niat ihram. Kedua, niat ihram haji di miqat. Tawaf di Kaabah. Bermalam di Muzdalifah. Bergunting dan menjauhi larangan dalam masa ihram. Seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.